Baiklah murid, mari bersama dengan cikgu kita terokai, mentafsir dan menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung. Kita lihat latihan kendiri 2.12 muka surat 67 dan saya ambil satu contoh soalan. Bagi setiap persamaan yang menghubungkan X dan Y berikut, jika kadar perubahan X ialah 2 unit per saat, cari kadar perubahan Y pada ketika yang diberi. Okey, kadar perubahan X ialah 2 unit per saat dan soalan dia ialah cari kadar perubahan Y. Dalam soalan, apabila diberi kadar perubahan X bermaksud dx per dt adalah 2. Okey. Dan dalam soalan dia mencari kadar perubahan Y bermaksud dy dt yang dicari. Okey. Daripada persamaan Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah dengan 1 per x, maka kita akan dapat nilai dy dx adalah 4x tolak dengan 1 per x kuasa 2. Okey. Kemudian kita gantikan x tu dengan 1. Maka kita akan dapat nanti ialah 4, 1 tolak dengan 1 per dengan 1 kuasa 2. Jadi nilai dy dx adalah 4 tolak 1, kita dapat 3. Untuk dapatkan kadar perubahan y, kita guna dy dt, iaitu dy dt sama juga dengan, saya guna kaedah rantai. So saya ambil dy per dengan dx didarab dengan dx per dt. Okey. So dy dx ialah 3. Okey, didarab dengan dx dt ialah 2. Maka dy dt ataupun kadar perubahan y adalah 6 unit per saat. Okey murid, mari kita lihat contoh yang seterusnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung dan mentafsir penyelesaian tersebut. Kita lihat latihan kendiri 2.13 muka surat 70. Luas sebuah segi empat sama dengan sisi XCM bertambah dengan kadar 8 cm persegi per saat. Cari kadar perubahan panjang sisinya apabila luasnya ialah 4 cm persegi. Kita anggapkan luas segi 4 sama. Okey. Dan saya letakkan sisi ini adalah nilai X dan sisi sini pun nilai X. Maka luas untuk dapatkan persegi ini ialah X kuasa 2. Okey. Saya katakan sebagai nilai A. A sama dengan X kuasa 2, iaitu luas segi 4 sama. Okey. Nah, diberi luas segi 4 sama bertambah dengan kadar 8 cm persegi per saat. Okey, kita katakan sebagai dA per dt sama dengan 8 cm persegi per saat. Okey, dalam soalan dia mencari kadar perubahan panjang sisi, di mana dia nak mencari dx per dt. Okey. Jadi, kita guna luas yang diberi ialah 4 cm. Apabila 4 cm, saya gantikan nilai A dengan 4 sama dengan X kuasa 2 dan nilai X adalah punca kuasa 4 dan nilai X ialah tambah tolak 2. Oleh kerana sisi mesti positif, jadi saya ambil nilai X dia ialah sama dengan 2. Okey. Jadi nak dapatkan dA dan dx, maka saya ambil daripada
X kuasa 2 dan dA dx sama dengan 2X. Oleh kerana nak dapatkan dx dan dt, kita guna kaedah rantai, maka kita akan dapat untuk kaedah rantai dx per dA didarab dengan dA per dt. dx per dA ialah 1 per 2x. Kita terbalikkan ya, sebab dA per dx ialah 2x, maka dx per dA ialah 1 per 2x didarab dengan dA dt iaitu 8. Okey. Untuk dapatkan dx dt, kita gantikan nilai x tu dengan 2. So darab dengan 8, maka kita akan dapat nanti jawapan dia ialah 2 cm persegi per saat. Okey murid, jom bersama dengan cikgu kita terokai bagaimana hendak mentafsir dan menentukan perubahan kecil dan penghampiran suatu kuantiti. Kita lihat contoh daripada latihan kendiri 2.14 muka surat 73. Soalan dia ialah, bagi setiap fungsi yang berikut, cari perubahan kecil dalam y yang sepadan dengan perubahan kecil dalam x yang diberi. Okey, dalam soalan dia ialah y sama dengan 4x kuasa 3 tolak dengan 3x kuasa 2. Apabila x menokok daripada 1 kepada 1.05, jadi nilai x adalah 1. Untuk dapatkan nilai x menokok, saya gantikan dengan delta x 1.05 ditolak dengan 1 dan delta x ialah 0.05. Okey. Daripada y, kita dapatkan dy dx, kita akan dapat 12x tolak dengan 6x. Untuk mendapatkan perubahan kecil, maka kita gunakan kaedah delta y per delta x menghampiri dengan dy dx. Okey. Jadi nak dapatkan perubahan kecil dalam y, so kita dapat delta y menghampiri dengan dy dx ialah 12x tolak 6x didarab dengan delta x iaitu 0.05. Jadi nak dapatkan delta y ataupun perubahan kecil dalam y, saya gantikan nilai x tu dengan 1. Okey. Dan didarab dengan 0.05. Jadi nilai dia ialah 0.3. Okey. Mari bersama dengan cikgu kita terokai bersama-sama bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perubahan kecil dan penghampiran suatu kuantiti. Mari kita lihat daripada latihan kendiri 2.15 muka surat 76. Contoh soalan, tempoh ayunan T saat bagi suatu bandul dengan panjang LCM diberi oleh T sama dengan 2 pi punca kuasa L per 10. Cari perubahan hampir dalam T apabila L menokok daripada 9 cm kepada 9.05 cm. Okey. Jadi dalam soalan diberi nilai T adalah 2 pi set per L per 10. Okey. Jadi nilai L adalah 9 dan S delta L adalah 9.05 tolak dengan 9, maka kita dapat nanti ialah 0.05. Okey. Dan seterusnya kita bezakan T, iaitu kita T saya gantikan dulu L per 100 ini bersama dengan kuasa 1 per 2. Kemudian kita bezakan, kita akan dapat nanti dt
per dl. Okey. So, ingat guna konsep darab tolak 1, iaitu 1/2 darab dengan 2 pi. So, dapat sini 2 pi didarab dengan 1/2 L per 10. 1/2 tolak dengan 1, kita dapat negatif 1/2. Dan kita darab, kita bezakan dalam kurungan, kita akan dapat 1/10. Maka kita pemudahkan dia, kita akan dapat nanti pi per 10 bahagi dengan L per 10 kuasa 1/2. Dan di sini cikgu pemudahkan lagi, kita akan dapat pi per 10 set L per 10. Okey. Jadi apabila L sama dengan 9, maka dt per dl, cikgu gantikan L tu dengan 9, pi per 10 set 9 per 10. Okey. Oleh kerana L tu 9, saya gantikan L tu dengan 9, kita akan dapat nanti nilai dia adalah 0.331. Untuk mendapatkan perubahan hampir dalam T, maka kita guna delta T per delta L penghampiran dengan dt per dl. Okey, jadi delta T penghampiran dengan dt per dl didarab dengan delta L. So, delta T, okey, dt dan dl kita dapat 0.331 didarab dengan delta L 0.05, maka kadar perubahan hampir dalam T berhampiran adalah dapat 0.017 saat. Jadi, cikgu harap semua murid dapat melaksanakan tugasan untuk lebih bersedia mempelajari dengan lebih lanjut tentang topik pembezaan ini. Terima kasih dan jumpa lagi.